Makcik tahu dia ada lembu besar di Semeruk ni, dia ada kolej ikan. Lepas dia ada sesebuk, gapo pukat, gapo tu kita tahu hak tu lah. Sebab rokok pun dia tak isap. Dia tak isap rokok. Rokok dia tak isap parengan orang kampung pun dia baik. Masuk waktu tu pun dia semangat. Moga Mekah pun dah dia gitu. Tapi kalau sebalik itu memang kita tak tahu lah, walaupun sikit kita tak tahu. Kita tak tahu. Seorang ibu tidak menyangka penglibatan menantunya dalam kegiatan penyeludupan dadah menjadi punca kepada penculikan anak perempuannya yang bekerja sebagai ejen produk kosmetik. Kejadian penculikan itu dilaporkan berlaku sekitar jam 5.10 minit petang di hadapan pekarangan rumah ini, di mana 5 lelaki bersenjata api dan juga bersenjata tajam menaiki sebuah kereta dan juga motosikal datang untuk menculik mangsa, dan kejadian itu dirakam oleh 4 CCTV yang dipasang di sekitar rumah ini yang terletak di Kampung Semak Jatumpat, Kelantan. Sebelum kejadian, mangsa yang berusia 36 tahun dilaporkan sedang memasak di dapur, manakala ibu dan bapanya pula sedang menjamu selera di ruang tamu. 2 hari baru siap CCTV tu. Masa orang CCTV tu mari, dia kata dia orang ni mari 2 hari Sabtu. Masa jadi tu, pakcik duduk makan nasi atas meja. Lepas tu, pakcik duduk makan nasi tu, dia bokoi tolak 2 orang. Pakcik tu makan nasi, ada orang lagi. Panggil anak-anak duk masuk dapur bawah. Dia orang mari tu, kau nama modak ke apa? Ngodak ke apa? Kalau bagi hodak ke. Anak kita tobik dia tengok, pas dia tarik anak kita tak apa. Lepas tu pun jenis roya-roya tu, pakcik pun tengok nasi tu makan habis ada orang lagi lah. Lagi tengok anak kita letak dalam kereta. Pakcik pun tarik, nak pintu kereta alih tu. Dekat di kaki anak pakcik tu. Pakcik air tu nak sampai kat situ. Mula-mula dia tak pisah pakcik. Aku tak ada pisah tu. Tak lagi pisah pun kata. Ada pistol kita kata dati ah. Pistol apa? Ada apa tengok pakcik tu tunjuk kepala pakcik sore tu ya, pistol kecil ya. Makcik duduk atas tangga tu duduk memanggil ya, tolong tu lah. Sejurus itu, bapa mangsa segera membuat laporan di Balai Polis Pak Lebang Tumpat dan operasi menjejaki mangsa terus digerakkan oleh anggota penguatkuasa. Harap makcik supaya rakyat Malaysia ni tolong mendoakan anak makcik kelik dengan selamat lah. Ada duk bayar kosi-kosi tu sebab hak tak betul pun. Jangan duk cakap-cakap biar tu sahih betul dulu. Siasatan lanjut pihak polis mendapati kumpulan suspek itu menaiki kereta yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Kereta yang dinaiki suspek ditemukan di sebuah pengkalan haram di Kuala Jambu, Pengkalan Kubur, dan suspek dipercayai telah menyeberang dari pengkalan ini untuk ke negara jiran yang terletak kira-kira 100 meter dari sini. Menurut pemangku Kota Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya telah bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi menyelamatkan mangsa. Insiden ini bukan sesuatu yang boleh berlaku pada semua orang. Insiden sebegini adalah kerana melibatkan sindiket. Kerana ahli-ahli sindiket ini, dia mengenali antara satu sama lain. Dia tahu duduk di mana, siapa family dia, kekuatan dia, semua dia tahu. Kita dapati suami kepada wanita ini ada terlibat dalam satu sindiket yang menyalahi undang-undang. Kemungkinan mangsa tahu mengenai kegiatan suaminya. Setakat ini tidak ada permohonan ataupun panggilan untuk mendapatkan ransom money, bukan, tak ada. So kita percaya ialah ada satu persisihan di kalangan ahli-ahli sindiket. Ekoran itu, suami mangsa yang bekerja sebagai nelayan didapati mempunyai 2 rekod jenayah lampau dan ditahan bersama 2 individu lain bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961.
Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah menubuhkan pasukan khas bagi menjalin kerjasama erat bersama pihak berkuasa Thailand bagi menyelesaikan kes penculikan itu. Apa yang kita buat adalah ekstradisi akan kita mohon secara undang-undang, dan kita percaya ada 2 atau 3 lagi suspek rakyat negara kita yang kita percaya mempunyai kaitan dengan kes ini. Kita dah dapat mengenal pasti identiti mereka, tapi kita masih perlukan lagi pengesahan yang sebenar-benarnya. Bagi tujuan tersebut, sedikit masa perlu diperlukan untuk kita mengumpul segala keterangan yang relevan untuk kita kongsikan dengan rakan sejawat kita di negara Thai. Strategi Polis Diraja Malaysia membuahkan hasil apabila mangsa berjaya diselamatkan tanpa membabitkan sebarang pembayaran wang tebusan pada 29 September lalu. Selain itu, 7 lelaki turut ditahan di sekitar Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur untuk disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Culik 1961. Pada petang semalam, mangsa telah selamat pulang ke pengakuan keluarganya pada jam 2.50 petang diiringi Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun. Hari ini kita serahkan pada keluarganya dalam keadaan yang baik, selamat, mungkin sedikit ada tekanan emosi sikit lah. Sebab tentulah dalam jangka masa yang panjang. Tapi Alhamdulillah saya tengok dia dalam keadaan yang baik, dapat bercakap dengan baik. Jadi untuk mangsa ini kita ada program kita lah. Kita akan ada cara kita dan kita harap kita dapat memberi kekuatan pada dia dan memberi dia rasa selamat. Cuma mungkin dalam tempoh terdekat ini mungkin perbincangan antara keluarga perlu dibuat apa langkah yang sepatutnya. Jadi pihak polis akan membantu. Setiap masa akan bersedia untuk membantu dan saya pun dah ada liaison officer yang akan bersama dengan keluarga inilah. Kaunseling memang dah bermula pun. Semalam kita pun dah hadir kaunseling dengan keluarga. Di pihak kontingen Kelantan kita ada unit yang panggil side care. Dan ini kita akan pergi pada kes-kes yang traumatik yang mana kita akan berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Dan ini kita akan teruskan. Usaha ini kita ada pakar-pakar psikologi kita untuk melihat mangsa anak-anak dan keluarga dia. Lain pula kes dinilai Negeri Sembilan yang melibatkan seorang wanita berusia 27 tahun yang diculik dan dibunuh oleh teman lelakinya pada 25 September lalu. Kita pergi sana. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hashim, sebelum kejadian, suspek telah menjemput mangsa di rumah ibu saudaranya yang terletak di Taman Kenari Broga kira-kira jam 4 petang. Mangsa dan suspek telah berkenalan semenjak bulan April tahun 2022 melalui aplikasi media sosial dan pada 25 hari bulan September 2022 adalah perjumpaan pertama mereka secara fizikal. Dan apabila sampai di Semenyih, suspek telah menceritakan masalah dia kepada mangsa dan meminta bantuan mangsa untuk mendapatkan wang tersebut, tetapi mangsa tidak bersetuju. Mangsa telah
dipaksa oleh suspek untuk meminum cecair menyebabkan mangsa tidak sedarkan diri. Setelah mangsa tidak sedarkan diri, suspek telah menghubungi keluarga mangsa dengan meminta wang tebusan ringgit Malaysia 40,000 daripada keluarga mangsa. Siasatan lanjut mendapati suspek mahu menggunakan wang tebusan itu untuk melunaskan hutangnya terhadap peminjam wang tidak berlesen. Setelah gagal mendapatkan wang tebusan bernilai RM40,000, suspek dilaporkan menjerut mangsa sehingga maut dan mencampakkan mayatnya di sebuah kawasan Semak Samun di Bukit Sungai Tekali di Hulu Langat ini. Dan mayat mangsa ditemukan oleh seorang pengguna jalan raya 2 hari selepas kejadian. Suspek yang dikatakan bekerja di sektor pembentungan berjaya ditahan di Ampang, Selangor dan direman selama 15 hari sehingga 12 Oktober depan. Dalam kes ini hanya terdapat satu suspek sahaja dan pihak polis telah menangkap suspek dan kes ini telah selesai. Setakat ini 10 orang saksi telah diambil percakapan sebagai saksi dalam kes ini dan kertas siasatan akan dirujuk ke Timbalan Pendakwa Raya dengan keadaan segera bagi mendapat arahan untuk menuduh suspek di bawah Seksyen 3 Akta Colek 1961. 999 mendapatkan pandangan pakar kriminologi Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad tentang senario kes penculikan dalam negara. Punca penculikan banyak bergantung kepada motif penculik itu. Sebab setengah individu melakukan penculikan untuk meneruskan aktiviti jenayah. Sebagai contoh, penculikan yang dimulakan untuk menjadi mangsa lain. Mangsa perdagangan sebagai kaudai dadah, sebagai pengemis, okay, untuk tebusan wang. Dia dapat wang tu, kemudian dia jual individu tu kepada orang lain. Boleh juga. So itu memang ada elemen jenayah. Tapi bilangannya sangat sikit lah. Kalau itu betul berlaku, mangsa akhirnya dia ada tiga keadaan. Jumpa, tapi jumpa sama ada hidup atau mati. Isu kedua, dia pulang sendiri ataupun langsung tak jumpa. So ada kes yang sampai sekarang memang tak jumpa lagi lah. Mereka yang melakukan jenayah penculikan berdepan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sebatan jika sabit kesalahan. Kes penculikan dan orang hilang yang tular di media sosial ketika ini menimbulkan keresahan awam. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sebanyak 72 kes kanak-kanak hilang dicatatkan. Manakala 67 kes orang hilang berusia 18 tahun ke atas direkodkan masih dalam siasatan polis Diraja Malaysia kerana belum ditemui. Berdasarkan analisis, polis mendapati kebanyakan kes tersebut berpunca daripada masalah keluarga, perselisihan faham serta mengalami kemurungan sehingga mereka bertindak meninggalkan rumah. Pada 24 November 2021, bekas pembaca berita TV3, Zalina Azman, dilaporkan hilang dari kediamannya di Seksyen 3 Shah Alam. Misteri kehilangan Zalina Azman sehingga kini masih menjadi teka-teki dan pihak polis terus berusaha menjejakinya. Dalam kes ini, orang hilang masih gagal ditemui dan siasatan masih lagi berjalan dan seperti mana kita masih lagi kemaskini laporan-laporan yang kita hantar pada jabatan-jabatan dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tempat-tempat kejadian dan sebagainya. Setakat ini kita tak ada menemui apa-apa petunjuk baru dan kita masih lagi mengharapkan jika ada apa-apa maklumat daripada pihak orang ramai untuk salurkan kepada pihak polis, terutamanya kepada para penyiasat ataupun IPD Shah Alam. Kertas siasatan ini tak pernah lagi ditutup sehinggalah apabila orang yang hilang itu ditemui dan seterusnya baru kita akan membuat pembatalan dalam sistem dan sebagainya. Kalau dalam sistem masih lagi aktif dan penama masih lagi didapati hilang.
Sementara itu, di Beaufort, Sabah, kehilangan seorang kanak-kanak perempuan berusia 18 bulan, Jude Angel Jeremy, pada 9 Julai lalu masih segar dalam ingatan. Ketiadaan sebarang petunjuk mengenai keberadaan kanak-kanak itu menimbulkan tanda tanya serta mencetuskan pelbagai spekulasi. Kru 999 sekali lagi berkunjung ke rumah mangsa bersama Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob. DSP Yusof Zaki turut mengesahkan siasatan masih dijalankan merangkumi pelbagai aspek meskipun kejadian telah berlaku hampir 3 bulan yang lalu. Pihak polis dengan agensi-agensi penguatkuasa yang lain termasuk Bomba, Rela, APM, agensi pertahanan awam terus berusaha mencari mangsa melalui keluarga terdekat, orang kampung dan masyarakat sekitar di mana keberadaan adik Jude Jeremy. Jadi pihak polis tidak akan berhenti di sini sehinggalah mangsa dijumpai. Jadi kita mengharapkan kepada keluarga yang sangat-sangat merasai kehilangan adik Jude Jeremy ini supaya bersabar dan kita merayu, nasihatkan kepada masyarakat jangan membuat sebaran berita-berita palsu. Pasal ini akan menyukarkan penyiasatan, akan merisaukan pihak keluarga. Keluarga mangsa turut menaruh harapan agar Jude Angel ditemui dalam keadaan selamat dan kembali seperti sedia kala. Saya mengharap Jude Angel itu memang ada. Dia macam dia tidak pergi mana-mana lah. Memang dia ada di sini. Cuma mungkin kami saja yang tidak boleh melihat. Tapi kami minta semua orang, semua kawan-kawan. Terus jangan lupakan mendoakan Jude Angel supaya Jude Angel akan kembali kepada kami. Biarpun 1 tahun, 2 tahun. Tapi kami percaya, kami yakin dia ada di sini. Cuma kami yang tidak boleh nampak lah. Itulah harapan kami. Kami juga sangat bersyukur kepada semua pihak lah. Termasuk dari polis, daripada Bomba, penduduk kampung dan segala aparatur kerajaan dan juga orang ramai yang membantu kami dalam usaha mencari. Walaupun tidak dapat ditemukan, tapi kami menghargai kerjasama daripada semua pihak lah. Pada 9 Januari 2008, negara dikejutkan dengan berita kehilangan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun, Sharlini Muhammad Nazhar. Manakala pada 13 Februari 2017, seorang pekerja amal, Hester Raymond Koh, dipercayai dilarikan lelaki bertopeng dalam masa 40 saat kekal menjadi misteri. Tiada sebarang petunjuk baharu tentang mereka, namun siasatan masih diteruskan. Pihak polis mengalu-alukan maklumat dari orang awam bagi membantu siasatan. Manakala sejak seminggu lalu, gempar beberapa dakwaan mengenai kes culik melibatkan kanak-kanak yang dipercayai berlaku di perkarangan sekolah. Kes tersebut turut dikaitkan dengan penjualan organ kanak-kanak yang kononnya didakwa berlaku di negara jiran. Isu itu tular di media sosial sehingga mencetuskan kegusaran masyarakat awam. Pada 28 September lalu, pihak polis menerima 3 laporan berkaitan dakwaan cubaan culik kanak-kanak di 3 buah sekolah rendah di daerah Gombak. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Arifin Muhammad Nasir, dalam ketiga-tiga laporan tersebut, pengadu mendakwa seorang lelaki yang tidak dikenali cuba menculik anak mereka semasa berada di luar sekolah. Namun, hasil siasatan terperinci mendapati tiada sebarang unsur kejadian culik dikesan seperti yang didakwa. Susulan itu, pihak polis menasihati orang ramai agar tidak terpengaruh serta menyebarkan berita palsu yang boleh menggugat ketenteraman awam. Mengulas lanjut, pakar kriminologi Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mat Saad turut memberi pendapat berhubung kejadian terbabit.
kes penculikan kanak-kanak merupakan penyiasatan yang sensitif masa, memerlukan sumber yang sangat intensif, meletihkan emosi, bukan sahaja ibu bapa atau keluarga di mana yang kanak-kanak tu hilang, tapi juga dalam komuniti. Ibu bapa lain khawatir terhadap anak-anak mereka sendiri, sebagai contoh ya. Boleh menjadi sukar untuk diselesaikan, terutamanya jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab berkongsi, menokok tambahkan cerita. Jadi cerita sebenar itu jadi kemusykilan lah. Betul ke tak betul ke? Apakah isu sebenarnya? Macam mana dia hilang? Dikatakan nampak kat lokasi A, tapi dia sebenarnya hilang di lokasi B. So semua ini menunjukkan bahawa dia boleh menjadikan keadaan panik. Tambah beliau, kecenderungan kanak-kanak melakukan penipuan terhadap sesuatu perkara adalah disebabkan mereka tidak mahu dihukum atas kesalahan lain. Sebagai contoh, ya, mereka ponting sekolah. Okay? So mak bapak cari mereka, tak jumpa. So alamak, macam mana saya nak lari daripada ni? Dia pun katalah tadi ada percubaan culik, masuk van putih dan sebagainya. Lepas tu mereka lepaskan saya. Dan siasatan polis ada beberapa kes baru-baru ni ada juga menceritakan lah, okay, ada isu komunikasi di antara kanak-kanak tersebut dengan ibu bapa mereka sebagai contoh. So kanak-kanak ataupun individu tak cerita kepada orang lain di mana nak pergi. So katakan dia sepatutnya sampai di lokasi A pukul 6 petang, tapi dia singgah tempat-tempat lain. Jadi orang yang menunggu di lokasi A tu tengok 6 petang dia tak sampai, mulalah panik. So dia itu tak sengajalah melakukan satu penipuan. Dr. Geshina turut berpendapat bahawa siasatan terhadap kes orang hilang yang belum ditemui dikategorikan sebagai cold case kerana pihak polis masih menerima maklumat atau bukti mengenai kejadian terbabit. So jika memang ada kes di mana kanak-kanak tu hilang ataupun individu diculik dan sebagainya, kena laporkan dengan segera. Kalau laporan tu lambat, bererti bahan bukti yang ada tu tak boleh nak gunakan dah semua. Terutamanya sebagai contoh, kalau ramai orang lalu lalang di kawasan tu, jadi nak mengesan cara dia kena culik dan sebagainya agak sukar. Jadi sekarang ni lebih mudah lah sebab ada CCTV ya. Namun kalau kita lihat kes-kes yang lama 20 tahun, 30 tahun yang lepas sebagai contoh, bahan bukti tu dah tak boleh nak pakai bila kita nak trace evidence tu sebagai contoh. So itu yang menyukarkan. Kemudian kita lihat kepada bagaimana modus operandi kelakuan tersebut. Sebagai contoh, adakah dia dibuat satu plan yang menyeluruh, yang mendalam sebelum melakukan penculikan tersebut, ataupun dia sekadar ambil peluang. Oh, ada peluang ni, saya terus ambil culik dia. So kalau yang buat plan yang mendalam, jadi dia peluang untuk tangkap dan lepas individu yang diculik itu agak tipis lah. Beliau turut menegaskan bahawa komunikasi di antara ibu bapa dan kanak-kanak amat penting agar tidak berlaku salah faham yang boleh menimbulkan rasa cemas dalam komuniti. Sebarang tindakan seperti menyebarkan berita yang tidak sahih atau palsu, tindakan boleh dikenakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.